This call is now being recorded. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Doktor. Waalaikumsalam Doktor. Waalaikumsalam Doktor. Okey, insyaAllah kita sambung lagi. Hari ini topik berkaitan dengan metod penafsiran Al-Quran Karim. Metod penafsiran Al-Quran Karim. Okey, yang pertama syarat syarat-syarat kelayakan mufassir. Yang pertama, syarat-syarat untuk menjadikan seseorang itu mampu untuk menafsirkan Al-Quran Karim. Yang pertama, mestilah menguasai ilmu bahasa Arab. Mestilah menguasai ilmu bahasa Arab. Yang kedua, mestilah menguasai ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu adalah ilmu yang berkaitan dengan i'rab ataupun baris-baris bacaan. Okey, contohnya misal kata firman Allah dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi yang dekat situnya, yang takutnya sebenarnya ulama. Yang takut menjadi fa'il adalah ulama, bukan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi fa'il tu berada di belakang sekali. Okey, kemudian yang ketiga, mestilah seseorang itu menguasai ilmu saraf. Ilmu sarfun, iaitu ilmu wazan bina kalimah. Saraf. Fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna tu tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il mudhari' dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat, seseorang itu mestilah menguasai ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq ni adalah ilmu pecahan kalimah. Contohnya kalimah Al-Masih disebut sebagai Dajjal. Manakala kalimah As-Siyahah bererti mengembara. Kerana Dajjal banyak mengembara selepas zahirnya nanti. Adapun Al-Masih Isa ibn Maryam diambil dari perkataan Al-Mashu yang bermaksud sapu. Ini kerana Nabi Isa AS apabila ia menyapu setiap penyakit, setiap pesakit akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Yang kelima, seseorang itu mesti memiliki ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ni ilmu yang nak fahamkan akan makna. Ilmu ma'ani ni ilmu yang memahami makna. Makna yang terdapat dalam kalam tu, dalam susunan kalam tu. Contohnya, i'malu ma syi'tum innahu mimma ta'maluna basir. I'malu ma syi'tum, perbuatkanlah apa yang kamu hendak. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi makna perbuatkan apa yang kamu hendak tu bermaksud amaran tu. Bukan suruhan. Buatlah. Buat. Buat di situ bermaksud amaran, bukan bermaksud suruhan tak. Allah Ta'ala menyindir. Okey. Yang keenam, ilmu bayani, iaitu ilmu yang nak mengetahui perbezaan makna maksud. Ilmu bayan itu makna ilmu nak mengetahui perbezaan maksud dari segi dilalah yang tersembunyi. Seperti firman Allah dalam surah Nuh ayat 27, wa qala nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayara innaka in tadur yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara.
Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi ini. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan malaikat, melainkan anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Okey. Ayat ini menjangkakan. Ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Nuh menjangkakan apa yang akan berlaku dan melihat pada masa akan datang. Kemudian ilmu badi'. Yang ketujuh, seseorang itu mesti memiliki ilmu badi'. Ilmu badi', ilmu keindahan sesuatu kalam. Ilmu badi' adalah ilmu keindahan sesuatu kalam. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu mengenai bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dalam ayat ini diberi jawapan tidak seperti yang dikehendaki oleh orang yang bertanya. Kerana sahabat bertanya Rasulullah mengenai keadaan bulan, kenapa dia kecil pada permulaan, kemudian bertambah besar atau penuh, kemudian beransur-ansur kecil, kembali seperti awal. Jawapannya adalah menjelaskan faedah daripada perubahan bulan itu. Ialah penentu waktu bagi urusan muamalah dan ibadah. Jawapan ini memberi isyarat kepada sahabat supaya bertanya perkara yang lebih utama. Okey. Berikutnya adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu ilmu yang nak mengetahui tentang cara menyebut dengan kalimah-kalimah dan lafaz-lafaz Al-Quran dia. Jadi perbezaan atau perubahan pada kalimah-kalimah itu memberikan penafsiran yang pelbagai, memberikan makna yang pelbagai dalam penafsiran. Ilmu qiraat. Sebelum nak menafsir tu kena tahu dulu terlebih dahulu ilmu qiraat. Perubahan-perubahan yang berlaku dalam ayat-ayat tu. Baris-baris yang berlaku dalam ayat tu. Wal arhama wal arhamu wal arhami, memberi makna yang berbagai-bagai. Kemudian ilmu akidah. Ilmu usuluddin ni mana ilmu yang merangkumi ilmu kalam. Apa yang harus bagi Allah, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Kemudian berikutnya adalah ilmu usulul fiqh. Sebagaimana kita tahulah, ilmu usul fiqh ni penting. Nak menafsirkan Quran ni kerana ayat tu dah terdiri daripada ayat umum, ayat khusus, ayat mutlak, ayat muqayyad dan sebagainya. Itu termasuk di dalam ilmu usul fiqh. Yang kesebelah adalah mengetahui tentang ilmu asbabun nuzul. Okey. Sebelum nak tafsir Quran tu, terlebih dahulu kena refer kepada asbabun nuzul. Nak mengetahui tentang peristiwa yang berlaku, penurunan Al-Quran tu berdasarkan peristiwa. Jadi nak kena tahu peristiwa tu dulu. Sebelum nak menafsir Quran tu kena belik dulu kitab asbabun nuzul tu. Kena buka dulu, kena rujuk dulu. Supaya maklumat tu tepat. Sebab turunnya ayat ni sebab apa?
berkaitan dengan kisah apa, misal kata. Okey. Kemudian ilmu fiqh. Seseorang tu juga perlu memiliki ilmu fiqhi. Mengetahui tentang mazhab lah. Ada ayat ni sebelum nak tafsir ni, ayat ni dari segi mazhab fiqh sampai ini macam mana. Dari segi mazhab fiqh Maliki macam mana, dari segi mazhab fiqh Ahmad macam mana, dari segi mazhab Hanafi macam mana. Contohnya kita kata ayat berkenaan dengan apa nama ni, ambil cara mengambil wuduk. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Famsahu bi ru'usikum, basuhlah kaki kamu. Famsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kamu dan kaki kamu. Tapi kaki di situ berbaris di atas dan berbaris di apa nama ni, bawah. Jadi kalau yang berbaris di atas tu maknanya apa? Kalau yang berbaris di bawah tu maknanya apa? Perbezaan baris itu memberikan perbezaan pada hukum fiqh di kalangan 4 mazhab tu. Gitu. Terutamanya kaedah cara membasuh kepala tak? Membasuh kepala. Adakah membasuh kepala tu kesemuanya ke ataupun hanya sentuhan saja ke atau macam mana? Itu bergantung kepada perubahan baris saja. Okey. Kemudian kalau kaki ni jenis yang perlu dibasuh ataupun jenis yang perlu disapu. Famsahu tu makna sapu, bukan basuh. Famsahu bi wujuhikum wa arjulakum. Dekat situ dia kata sapu kaki. Jadi kaki ni sejenis benda yang perlu disapu ke sejenis benda yang perlu dibasuh. Sebab itulah berbezanya dari segi baris tu. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kalau dia buat famsahu bi ru'usikum wa arjulikum, tak apalah, kaki tu sapu. Tapi ni wa arjulakum mari atas. Jadi maknanya ayat tu bukan memberi maksud sapu sebagaimana sapu kepala. Jadi sapu kaki ni berbeza dengan sapu kepala. Jadi kaki ni bukan jenis sapu, jenis kena basuh. Kalau mengikut pendapat Imam Syafi'i, basuh kaki, bukan sapu. Kemudian berikutnya ilmu hadis. Kena belajar hadis juga, kerana kita nak berdalilkan dengan hadis. Selepas Quran tu kita nak berdalilkan dengan hadis. First, kalau kita nak menafsir Quran tu, kita kena cari dulu nas daripada Al-Quran. Kemudian jika tidak ada nas daripada Al-Quran, barulah kita ambil nas daripada hadis Nabi SAW. Jadi nak ambil nas hadis ni, kita kena belajar lah ilmu hadis ni. Tidak cukup dengan hanya sekadar mengetahui tentang sahih tak sahih, tapi lebih daripada itu lagi. Itu berkaitan dengan ilmu hadis. Yang terakhir ada ilmu mahibah. Ilmu mahibah ni ilmu anugerah yang didapati daripada atas kurniaan Allah SWT kepada hamba. Jadi nak dapatkan ilmu mahibah ni bukan setahun dua lah belajar. Mana kena belajar banyak tahun lah. Sehingga Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita untuk menafsirkan Al-Quran. Okey. Bukan semudah yang dijangka lah. Nak tafsir Quran ni kena ada juga ilmu mahibah, ilmu menafsir tu. Kena ada juga ilmu menafsir Quran tu. Kalau tidak ada ilmu nak menafsir tu, dia tak boleh nak menafsir Quran, kerana dia tidak ada seni dalam menafsirkan Al-Quran Karim. Bawa ayat tu terus mentafsir, tak boleh gitu.
Okey. Sumber dan cara menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, mesti mesti merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran dulu. Nak tafsir Quran, semak Quran dulu. Ada ke tak ayat Quran? Berdoa selepas sembahyang ada ke tak ayat meminta berdoa selepas sembahyang? Ya, Maulid Nabi ada ke tak dalam Quran yang tentu tentang Maulid Nabi? Secara jelasnya. Dah. Apa nama lagi? Dan lain-lain. Jika tidak ada, barulah merujuk kepada hadis Nabi SAW. Jadi kalau rujuk pada hadis banyaklah ada. Boleh jadi Quran ni didatangkan dengan umum. Dibawa dengan nas umum. Zikir ni makna dibawa ni. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Tasbihlah kamu pagi dan malam. Mana ayat supaya meminta supaya bertasbih itu umum.
Doktor, doktor tengah bercakap lagi ke ataupun doktor tertutup mic? Doktor tak ada dalam ni kan? Halo. Boleh dengar kau? Okey Boleh, doktor, doktor. dah boleh dengar dah. Bila lagi ustaz terkeluar tu? Lama dah kau terkeluar? Lamalah juga. Dekat mana? Eh? Dekat mana tadi? Syarat pertama Ustaz. Dekat mana tadi? Dekat mana tadi? Cara mentafsir Upacara. La ilaha illallah. Jadi, syarat-syarat tu, syarat yang pertama tu. Oh, ya. Oh, ingatkan dekat syarat tu. Okey, dekat ni, dekat metod tu. Sumber mentafsir Quran tu. Pelajar tak ada bagi tahu, senyap pelajar. Patutnya bagi tahulah kalau dah terputus tu. Sebab ustaz tak tengok pada ni, ustaz tengok pada slide ni, tak tengok pada mic tu. Okey, tak apa. Jadi kita rujuk, kita refer balik, kita ulang balik. Cara mentafsirkan Quran pertama dengan Quran lah. Kena semak Quran dulu. Nak tafsir Quran tu kena cek Quran dulu. Ada ke tak ada ayat-ayat yang berkaitan dengan dia tu. Dan kalau ada pun, ada tu macam mana? Ada tu ada jelas ke, ada ataupun ada tu sama-sama je. Kita kena cek dulu. Contohnya misal kata kita kata berzikir. Berzikir selepas solat. Ada ke berzikir selepas solat? Ayat Quran kata az-zikru ba'da salah, ada ke tak ada? Tak ada. Jadi yang adanya setakat mana? Yang ada tu setakat mana kena cek. Tuhan kata wasabbih bil asyi wal ibkar. Tasbihlah kamu siang dan malam. Ya. Setakat tu yang maknanya bertasbih. Maksudnya Allah Ta'ala jelaskan ataupun sebut agar supaya kita ni berzikir, bertasbih kepada dia. Tapi dia tak katalah tasbih. Tasbih itu pukul jam berapa, hari apa, dia tak kata. Ada disebutkan gitu. Kemudian jika tidak ada dalam Al-Quran, kemudian semak di dalam hadis Nabi SAW. Tentang perkara-perkara yang kita hendakkan tadi tu lah. Contohnya az-zikru ba'da salah. Jika tidak ada selepas Al-Quran, kemudian cuba cek, semak dalam hadis, ada ke tak dalam hadis tu az-zikru ba'da salah. Zikir selepas solat. Okey, kemudian selepas daripada itu perlu merujuk kepada qaulus sahabah. Jika tidak ada dalam hadis Nabi, semak pula dalam qaulus sahabah. Ada ke tidak ada? Ada ke tak ada makna qaulus sahabah. Kata-kata sahabah ni dia dipanggil sebagai al-asar. Atharus sahabah. Kata-kata sahabat. Ada ke tak ada tentang isu-isu tu, tentang perkara-perkara tu. Jangan kata tak ada dalam Quran, dah cukup, tak boleh dah. Jangan kata tak ada hadis, dah cukup, dah tak boleh.
kena check lagi, semok lagi dalam qaulus sahabah ni ada ke tak ada benda tu. Kita ni kebanyakannya kalau check dalam hadis Quran tak ada, check dalam hadis tak ada, selesai kat situ tak. Kerana sumber hukum fiqh ni banyak. Dah. Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, kemudian dah ada istishab, ada istihsan dan sebagainya. Jadi kalau kita nak menafsir Quran ni, jika tidak ada dalam Al-Quran, kita perlu semok dalam hadis. Kalau tak ada dalam hadis, semok pada qaulus sahabat. Cek dulu sahabat ada ke tak ada. Ada ke tak sahabat menjelaskan kepada kita tentang sesuatu benda tu. Jika tidak ada, barulah kita tengok pada umum bahasa tu. Kita tengok pada dah. Jangan terkeluar daripada bahasa tu. Dekat sini perlu kepada kemahiran yang tinggi dalam memahami ilmu bahasa tu. Jangan senang-senang nak kata Allah Ta'ala berada di atas langit. Summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas langit. Betul ke? Sebenarnya betul ke tak betul tu? Ala di situ dengan di atas tu. Cuba cek perkataan lain pula ala tu dalam Quran tu memberi makna apa. Contoh misal kata faktu bi suratin wa in kuntu fi raibin mimma nazalna ala abdina. Ala di situ masuk di atas tu. Jika sekiranya kamu ragu-ragu tentang apa yang telah kami turun di atas engkau. Betul ke di atas engkau tu? Atas kepala dia ke? Turun Quran atas kepala dia ke? Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arasy Allah itu berada di atas air. Betul ke arasy tu di atas air? Atas pada air tu ada arasy, betul ke gitu? Kena cek dengan kepahaman yang betul lah. Kena cek kepahaman yang luar biasa lah. Misal kita kata awak tinggal kat mana? Saya tinggal kat Kajang. Tu tak apalah, maksudnya betul lah dia tinggal kat Kajang. Tapi kalau dia jawab saya tinggal atas pada KL. Maksudnya atas KL ke? Maksudnya atas KL tu maknanya pada KL. Bukan memberi makna atas. Di sini perlu kepada kemahiran bahasa Arab ni. Perlu kepada tahu, belajar dengan betul-betul, makna belajar dengan expert, betul-betul mahir tentang bahasa, penguasaan bahasa Arab ni. Kalau PL pun tak kena, Fa'il pun tak kena, Masdar pun tak kena, Baris pun lintang buka tak boleh, belum boleh lagi nak jadi penafsir Quran ni. Nak tafsir Quran ni kena cek dulu, kena semok dulu. Ada ke tak ada dalam Quran, ada ke tak ada dalam hadis, ada ke tak ada pada qaulus sahabat. Jika tak ada tu, barulah rujuk kepada umum bahasa. Ni perlu kepada kesenian. Kita perlu memiliki kemahiran tinggi dalam bahasa. Sebab tu orang ambil belajar ilmu bahasa tu, nak jadi tafsir Quran dulu belajar ilmu bahasa, ijazah dalam bahasa. Baru ijazah dalam fiqh. Ni tidak, ijazah dalam fiqh. Ijazah dalam fiqh, bahasa tak belajar lagi. Ilmu sorah pun tak kerti lagi, ilmu nahwu pun tak kerti lagi. Yang kelima, memahami makna kalam tu. Memahami maksud kalam ayat bahasa tu. Nak faham tu, faham cara zahir ke, faham macam mana tu. Contohnya doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya Allah berikan dia kepahaman dan agama, nak ajar dia sebagaimana mentafsir Al-Quran. Okey. Kemudian perkara-perkara yang mesti dipelihara oleh mufassir. Jangan berani mentafsir ayat-ayat Quran padahal dia jahil. Memanglah kalau jahil tak boleh. Tak boleh mentafsir ayat yang maksud hanya Allah saja yang tahu. Seperti ayat mutasyabihat perkara ayat. Tidak boleh mentafsir mengikut kehendak nafsu. Tidak boleh mentafsir menyokong mazhab mana-mana mazhab.
Tidak boleh menentukan bukan kehendak Allah Ta'ala begitu begini. Tak boleh. Jadi kalau nak tafsir tu banyak perkara yang perlu kita ambil kira lah. Bukan bagi je ayat tu terus je tadabbur. Kadang-kadang tu makna ayat tu lain. Kita kena faham betul-betul ayat tu. Kena cek dekat asbabun nuzul tu. Sebelum nak tafsir tu sebenarnya ayat tu sebenarnya apakah peristiwa dia tu. Apakah kejadian dia tu. Yang Allah Ta'ala turun tu apa bersempena dengan apa nama ni kisah tentang apa. Kena cek dulu kat situ. Okey, kita break dekat situ dulu. Tekak pun dah kering dah ni. Sakit tekak sebenarnya Ustaz ni. tak berapa sedap cakap. Sakit tekak. Okey, kita berhenti dekat situ dulu. InsyaAllah ada 76 orang ni. Jangan lupa bagi tulis kehadiran ni. Sebenarnya kehadiran dah ada sebenarnya yang boleh ambil, tapi Ustaz set tak lagi. InsyaAllah ada masalah ni Ustaz buat. Sementara ni manual dulu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Doktor.